Okey, saya kini telah pun sampai di Pusat Perubatan Universiti Malaya ataupun PPUM. Kita nak berjumpa dengan seorang pakar urologi iaitu Dr. Ahmad Nazran Fazli. Masih ramai rupanya di kalangan kita yang tidak mempunyai kesedaran ataupun tahu tentang kanser prostat itu. Jadi jika anda ingin tahu, jom ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Ahmad. Ya. Okey, baik. Saya Huzaini. Saya dah dulu. Okey, terima kasih. Baiklah Mas Kulin, jadi bersama dengan saya pada hari ini ialah seorang doktor pakar urologi dari Pusat Perubatan Universiti Malaya, Dr. Ahmad Nazran Fazli. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk jemputan temu bual ini. Baik. Saya pakar pembimbing urologi di Pusat Perubatan Universiti Malaya sejak 7 tahun dulu. Jadi untuk soalan pertama, boleh doktor terangkan sedikit pengenalan mengenai kanser prostat, dan adakah ia satu penyakit yang biasa bagi lelaki di Malaysia ataupun di dunia? Okay. So nak cakap mula-mula sebelum cakap apa itu kanser prostat, kita akan cakap apa itu prostat dululah. Pasal kita dengar banyak benda dalam media tentang prostat tapi tak semestinya tahu. So semua lelaki daripada dah lahir mempunyai kelenjar prostat. Okay? So fungsi kelenjar prostat tu actually untuk dalam bab kesuburan, okay? Dia tolong untuk kesuburan, untuk nak dapat anak semua tu lah. Dia actually walaupun dia menyebabkan banyak masalah in terms of kencing, tapi dia tak ada fungsi dalam tu. Okay? So dan bahawa ni kita lebih bertambah kesedaran di Malaysia tentang kanser prostat, dan ia merupai kanser yang agak penting bukan sahaja di dunia tapi di Malaysia juga. Di dunia ikut statistik Global Can 2020, dia tunjuk yang kanser prostat ada kanser kedua paling kerap di dunia dengan hampir 1.4 juta lelaki di dunia menghidap prostat kanser. Okay, di Malaysia, statistik daripada Institut Kanser Negara tunjuk kanser prostat adalah untuk lelaki kanser paling ketiga paling kerap, dan dalam setahun tu saja lebih 2,000 lelaki baru didiagnos ada prostat kanser. So memang kanser yang penting. Jadi apa faktor risiko kanser prostat dan siapa yang paling berisiko untuk dapat penyakit ini? Okay, yang faktor ada banyak faktor, tapi yang faktor yang paling penting ada 3. Okay, satu ialah usia. So semakin meningkat umur, semakin tinggi risiko prostat kanser. Okay, faktor kedua ialah keturunan. So jika ada satu macam dia panggil first degree relative, macam bapa ataupun abang yang mempunyai prostat kanser, risiko individu tersebut 2 kali ganda. Jika ada 2 keluarga terdekat yang mempunyai prostat kanser, dia jadi 4 kali ganda. Okay. Dan selain itu, bukan sahaja keturunan daripada segi keluarga, tapi juga ada keluarga yang mempunyai kanser lain, okay, yang dipanggil BRCA group of cancers, macam breast cancer, ovarian cancer, yang itu pun meningkatkan risiko prostat kanser setinggi 8 kali ganda. So faktor ketiga ialah dari segi kaum. Okay, yang ini tak penting sangat di Malaysia, tapi macam di negara Amerika Syarikat, kaum Afro-Caribbean mempunyai risiko lagi tinggi untuk prostat kanser. Okay, dari segi gejala pula, apa gejala-gejala yang patut diambil perhatian oleh lelaki? Okay, yang masalah dengan prostat kanser, dia tak ada gejala yang spesifik untuk prostat kanser, tapi benda yang perlu diperhati jika ada apa-apa masalah kencing, walaupun kecil macam kencing malam, jika ada kencing ada berdarah, itu lagi berbahaya. Dan jika ada apa-apa yang macam tak luar biasa, katakan macam kurang berat badan secara mendadak, ada sakit belakang yang walaupun buat apa-apa tak hilang, dan kadang-kadang boleh benda lain macam rasa tak sihat, lebih baik cek dengan doktor lah, pasal tak ada gejala yang spesifik untuk prostat kanser. Okay, jadi bagaimana pula kanser prostat ni didiagnosis dan apa kaedah penyaringan biasa yang digunakan? Okay. Untuk prostat kanser, kita tak buat
penyaringan untuk semua individu. So kita akan memberi tahu pesakit tentang apa yang ujian penyaringan yang sedia ada dan ikut apa dia panggil shared decision making lah. Lepas berbincang dengan pesakit sama dia dah buat tu juga kena. So penyaringan yang kita guna ialah biasanya ujian darah PSA, itu satu protein yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat lah. So jika dia tinggi, kita buat test untuk membuat diagnosis untuk prostate cancer. Biasanya ujian untuk buat diagnosis prostate cancer ialah biopsi prostate, sama ada dipanggil transrectal ataupun transperineal biopsi. Dua-dua memerlukan scan melalui lubang dubur dan jarum untuk mendapat tisu untuk biopsi. Okey, jadi penting ke tidak pemeriksaan berkala bagi lelaki dan pengesanan awal dalam pengurusan kanser prostat ni? Jika you buat pemeriksaan berkala, yang kita biasanya sarankan untuk lelaki yang berumur lebih 50 tahun, kita harap kita dapat mengesan kanser prostat pada peringkat awal. Dan sebab faedah kesan pada peringkat awal, pasal jika pesakit yang dapat pada tahap 1, stage 1, untuk dia hidup 5 tahun, the survival rate is about 98% berbanding dengan pesakit pada tahap lanjut, tahap 4, dia punya survival 43%. So jauh beza dia. Okay, bagi mereka yang telah pun disahkan mengidap kanser prostat, jadi apa rawatan yang ada bagi mereka? Okay, untuk pesakit yang pada tahap awal dengan pesakit tahap lanjut, okay, kita fokus untuk tahap awal. Biasanya ada banyak pilihan, sama ada pembedahan untuk keluarkan prostat, panggil radical prostatectomy, ataupun kita boleh guna radiasi, sama axonal beam radiotherapy ataupun brachytherapy. Untuk sesetengah pesakit pada tahap yang betul-betul awal, kita boleh pantau sahaja, apa dia panggil active surveillance. Dan berbanding untuk pesakit yang mungkin tak berapa sihat dan dah lanjut umur, kadang-kadang kita akan pantau saja, tapi untuk apa dia panggil watchful waiting lah, di mana kita pantau untuk simptom-simptom sahaja. Untuk pesakit yang pada tahap lanjut, yang penting ingat prostate cancer walaupun tahap lanjut masih ada rawatan yang berkesan. So yang rawatannya biasanya dalam bentuk hormon, okey, sama ada melalui injection ataupun pembedahan kecil untuk mengeluarkan dua-dua telur, okey, orchidectomy. Dan yang biasanya sekarang ni dengan kajian yang paling terkini, kita akan tambah yang rawatan hormon tu dengan rawatan lain, sama ada kemo, radioterapi ataupun ubat hormon yang berlainan. Jadi berkenaan dengan kanser prostat ni, ada tak terdapat salah faham ataupun mitos tentang penyakit ni yang doktor ingin tegaskan? Okay. Mitos yang banyak keluar dalam TikTok, Instagram sekarang ialah yang ada satu kajian di Amerika Syarikat yang menyatakan banyak mengeluarkan air mani dapat membantu untuk protect against prostate cancer lah. Tapi kajian tu sendiri yang menyatakan yang itu satu kajian yang ada dia punya limitation sendiri. So kita tak boleh guna apa maklumat dari kajian tu secara terus-menerus tu saja. Okay? So kita actually perlukan lagi kajian lagi teliti bahawa kita boleh betul-betul buktikan yang mengeluarkan air mani dengan lebih kerap dapat mencegah prostate cancer. So harap jangan sebarkan dulu sehingga lebih kajian dapat dilakukan. Okay, dari segi gaya hidup, bagaimana gaya hidup seperti pemakanan, senaman, aktiviti harian memainkan peranan dalam pencegahan atau pengurusan kanser prostat ini? Okay. Setakat ni untuk semua pesakit kita sarankan gaya hidup yang sihat. Walaupun tak ada apa-apa kajian meneliti tentang gaya hidup dengan sama ada dapat mencegah prostate cancer, tapi dia membantu bukan saja, yang penting bukan saja kita fikir tentang pencegahan, tapi jika you lagi sihat, lagi senang untuk menerima rawatan, dan itu untuk pesakit peringkat awal. Tapi juga untuk pesakit peringkat lanjut, tingkat 4, bila kita bagi rawatan hormon, actually senaman agak penting. Pasal kita sarankan untuk pesakit tingkat 4
tahap 4 untuk regular senaman 3 kali seminggu. Pasal dia membantu untuk elak side effect rawatan tersebut macam rapuh tulang dan pesakit jantung. So kita memang galakkan gaya hidup yang sihat. Baik. Jadi untuk para lelaki di luar sana, agak-agaknya dalam usia berapa tahun mereka perlu mula untuk berwaspada dan memerhatikan tentang kesihatan prostat mereka? Okay. So kita daripada kebanyakan guideline daripada negara luar dan termasuk apa yang kita praktis di Malaysia, kita galakkan yang berumur 50 ke atas. Tetapi lelaki yang mempunyai kaum keluarga yang mempunyai gejala prostate cancer ataupun gejala yang kita cakap awal tadi tentang bakat kanser, kita galakkan seawal 40 tahun. Okay, jadi mungkin doktor ada nasihat yang ingin diberikan dalam memelihara kesihatan urologi secara keseluruhan dan mengurangkan risiko kanser prostat ni? Saya rasa yang penting daripada Malaysia, untuk rakyat Malaysia semua ialah kesedaran. So bila kita ada kesedaran dan kita ada ilmu dan kita tahu apa gejala yang perlu kita waspada dan apa yang kita patut buatlah untuk cuba mengurangkan risiko kanser, macam bukan untuk prostat tapi untuk kanser lain, berhenti rokok, gaya hidup sihat. Dan yang penting jangan takut jumpa doktor. Okay? Doktor bukan bedah orang saja, cucuk orang saja. Dia boleh bagi nasihat apa yang patut buat. Okay? Sama ada perlu buat saringan, sama ada perlu buat ujian. Okay? So jangan tunggu sampai gejala terlalu serius baru datang. If tak ada apa-apa pun, just risau pun boleh datang jumpa kita untuk berbincang juga. Baik doktor, terima kasih atas input yang diberikan sebentar tadi. Banyak benda yang saya belajar dan saya harap boleh dimanfaatkan oleh penonton-penonton maskulin. Harap membantu semua. Baik, insya-Allah. Baik. Terima kasih sekali lagi doktor. Semoga kita jumpa lagi. InsyaAllah. Baik. Okey maskulin, semoga perkongsian daripada Dr. Ahmad tadi memberi manfaat kepada anda dan membuka mata anda tentang kesedaran kanser prostat di Malaysia. Jika anda ingin tahu lebih lanjut bagaimana proses pemeriksaan kanser prostat dijalankan, jangan lupa ikuti episod seterusnya di Maskulin. Jangan lupa like, subscribe dan follow kami di Facebook dan juga YouTube Maskulin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.